ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah beri peluang kepada saya dan tuan-puan untuk bertemu pada tengah hari ni, petang ni, untuk kita sama-sama menghayati kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa melanjutkan lagi perbincangan kita ni, tanpa melanjutkan lagi mukadimah, maka sukalah untuk saya mulakan dahulu terus ya perbincangan kita pada petang ini ya. Okey, jadi untuk makluman tuan-puan, kita masih lagi pada tajuk berkenaan dengan al-ibdal dan tanpa ibdal. Ibdal ni apa maksudnya? Ibdal ni tukar ganti. Ya. Jadi antara kalimah yang telah kita pernah sentuh berkenaan dengan ibdal ni, saya dah letakkan dekat depan. Okey. Antaranya kalimahnya adalah yatadarraun dan yadarraun. Jadi ibdalnya kat mana? Ibdalnya ta diganti dengan dad, ya. Kemudian mutasaddiqin dan musaddiqin. Ibdalnya kat mana? Ibdalnya adalah ta bertukar menjadi huruf sad. Okey, kemudian yatadabbaruna dengan yadabbaru, ibdalnya kat mana? Ta berubah menjadi dal. Kemudian yatazakka berubah kepada yazakka, ibdalnya adalah pada ta berubah menjadi huruf zai. Kemudian mutatahirin berubah kepada mutahirin, ta ditukar ganti dengan huruf ta. Ta. Kemudian yatadzakkaru, ta ditukar ganti dengan huruf zal, yadzakkaru. Jadi inilah pokok perbincangan kita berkenaan dengan ibdal. Sebarang tukar ganti yang berlaku dalam kalimah, itu kita namakan sebagai ibdal. Dalam saraf, dia ada tajuk berkenaan ini. Selain daripada ibdal, lawannya i'lal. Tetapi kita tak akan masuk berkenaan i'lal. Kita hanya masuk berkenaan ibdal sahaja, tukar ganti pada perspektif balaghah sahaja ya. Okey. Kemudian tatayyarna, jadi ta berubah dengan ta, ta berubah menjadi huruf ta, jadi ittayyarna. Jadi itulah kita katakan sebagai ibdal ya. Yakhisimun dengan takhtasimun, ta diubah kepada huruf sad. Okey, jadi itulah ibdal. Mim berubah menjadi huruf ba. Jadi kita dah bincang Makkah dan Bakkah. Hari ini insya-Allah kita akan teruskan lagi dengan kalimah yang biasa kita dengar dalam pembelajaran bahasa Arab, iaitu allati, yang membawa maksud yang. Bagi perempuan yang ramai ya, perempuan yang ramai kita gunakan kalimah wallati, allati. Dan satu lagi kalimah yang perempuan yang ramai, ada lagi satu kalimah yang kita guna pakai, iaitu allai. Jadi ta diubah menjadi huruf hamzah. Jadi ta ada ketikanya digunakan huruf hamzah. Jadi satu wallati, satu lagi wallai. Okey. Jadi dalam bahasa Arab ini tak pelik ya penggunaan dalam bahasa Arab. Memang kedua-dua ini ada dalam bahasa Arab, allati ataupun allai kalau kita baca bahasa Arab kan. Yang pertama alladhi untuk lelaki, alladzani untuk dua lelaki, alladzina untuk ramai lelaki. Kemudian ada allati untuk satu perempuan. Kemudian allatani untuk dua perempuan. Kemudian ada allati ya. Dan untuk allati ada lagi allawati, satu lagi allai. Ya, allai. Jadi allai inilah yang menjadi perbincangan. Kenapa Al-Quran ada ketikanya menggunakan allati, satu lagi digunakan dengan allai, ya. Okey, kita perhatikan contohnya penggunaannya. Allah sebutkan wallati ya'tinal fahishata min nisaikum, dan sesiapa yang mendatangi perbuatan keji al-fahishah min nisaikum dalam kalangan perempuan-perempuan kamu, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, maka carilah 4 orang lelaki di antara kamu yang boleh menjadi saksi terhadap perbuatan mereka. Jadi di sini digunakan kalimah wallati. Okey, kita teruskan lagi. Dalam
ayat yang lain Allah menyebut hurrimat alaikum ummahatukum. Ini wanita-wanita yang diharamkan berkahwin, ya. Yang diharamkan dikahwini oleh lelaki. Antaranya mak tak boleh, lepas tu anak perempuan tak boleh, adik-beradik perempuan tak boleh, mak saudara belah ayah tak boleh, mak saudara belah mak pun tak boleh, anak perempuan, anak saudara perempuan tak boleh. Kemudian begitulah anak saudara dan mak-mak yang menyusukan. Jadi digunakan kalimah di sini adalah yang menyusukan, allati, yang, ya. Okey, kemudian waraba ibukumul lati, ini allati juga yang. Min nisaikumul lati, yang juga, ya. Tapi mengguna pakai kalimah allati. Okey, jadi ini kita tak masuk dalam perbincangan saraf dah. Ini kita masuk dalam perbincangan nahu secara tak langsung. Iaitu dalam senarai kata nama mausul, ya. Alismul mausul, kata nama mausul, antara senarainya adalah allati dan allai. Okey, silakan Cik Ta ada soalan ke? Okey, kalau tidak ada saya teruskan. Nanti kalau Cik Ta ada soalan, Cik Ta boleh maklumkan sama ada ruangan chat ataupun Cik Ta boleh angkat tangan lagi sekali, ya. Okey. Kita teruskan lagi. Dalam surah yang lain, Allah menyebut tentang wanita-wanita yang terpotong tangan mereka, digunakan juga allati. Okey, tetapi ada ketikanya dalam surah Al-Ahzab sebagai contoh, Allah menggunakan bicaranya dengan allai, berbeza dengan allati. Jadi apakah rahsia ataupun hikmah di sebalik pemilihan kata ini, kalimah ini? Yang bererti maksud yang sama juga dengan allati. Kalau kita belajar bahasa Arab, allati dan allai tak ada beza dalam nahu, ya. Cuma penggunaan Al-Quran, bila Al-Quran mengguna pakai dua kalimah ini, kita boleh buat dua rumusan. Rumusan yang pertama, ini menunjukkan betapa Al-Quran kaya bahasanya, ya. Itu itu rumusan yang pertama. Rumusan yang kedua, barangkali ada hikmah di sebalik pemilihan kata-kata ini, kalimah ini. Maka kerana itulah dibuat kajian, antaranya penemuannya begini, ya. Okey, kenapakah untuk surah beberapa ayat Allah menggunakan pakai allai berbanding dalam kebanyakan ayat yang lain digunakan allati? Ya, kerana dalam bahasa Arab allai seolah-olah dia ada petunjuk dengan kalimah dalam bahasa Arab juga. Kalimah dalam bahasa Arab ada kalimah al-la'yu. 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 Yang dekat sini terpulanglah kalau kita nak letak bagi depan al-la'yu pun boleh. Al-la'ya pun boleh, al-la'yi pun boleh mengikut tata bahasanya lah, ya. Okey, cuma al-la'yu dalam bahasa Arab ni dia ada maksud dia. Al-la'yu. Al-la'yu ni dalam bahasa Arab dia membawa maksudnya lama. Dia membawa maksudnya perit. Dia membawa maksudnya susah. Boleh bawa maksudnya terkurung. Jadi kita fasa yang COVID ini, bolehlah kita katakan kita ni berada di marhalah ataupun fasa al-la'i. Ya? Fasa al-la'i dekat sini ni. Al-la'i ni adalah dia rasa terkurung, dia rasa lama, dia rasa susah, dia rasa berat. Itu kalimah al-la'i dalam bahasa Arab. Okey, jadi kadang-kadang diguna pakai untuk wanita al-la'i. Kerana wanita lah yang selalunya terkurung. Wanita ini kalau tidak ada suami, mereka ada keperitan dia. Jadi kita boleh bayangkanlah kalau ada wanita yang bercerai ataupun kematian suami, betapa wanita lah yang menanggung beban yang sangat berat, ya. Dia fizikal mereka tak sama macam lelaki, tapi tanggungannya banyak. Jadi diguna pakai al-la'i. Jadi al-la'i isyarat kepada al-la'i. Artinya ada kerumitan, ada kelamaan, ada ada kekurungan dan sebagainya. Okey, jadi dekat sini ayat surah Al-Ahzab Allah menggunakan pakai al-la'i. Kita perhatikan konteksnya apa? Wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudahiruna minhunna ummahatikum.
Dan ia tidak menjadikan isteri-isteri yang kamu ziharkan itu sebagai ibu kamu. Jadi untuk konteks zihar, Allah menggunakan pakai kalimah allai, merujuk kepada benda ni adalah benda yang berat untuk wanita. Menziharkan isteri adalah satu perkara yang berat untuk mereka. Okey, kita teruskan lagi dalam surah Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah. Allah berfirman, alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim. Orang-orang yang menziharkan isterinya dari kalangan kamu adalah orang-orang yang bersalah, yakni kerana isteri-isteri mereka itu bukanlah ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan-perempuan yang melahirkan mereka. In ummahatuhum illallai waladnahum. Ibu-ibu mereka tidak lain dan tidak bukan hanyalah yang melahirkan mereka. Jadi allai isyarat benda yang berat, benda yang perit. Kalau mengikut penulis buku ni, beliau mengatakan kerana ayat ini berkenaan dengan zihar. Tapi kita boleh sahaja buka minda kita lagi. Barangkali juga kerana ayat ini menyandarkan ibu dengan waktu melahirkan manusia, melahirkan anak, ya. Jadi fasa melahirkan juga adalah fasa yang kita sebut sebagai allai. Ya, dia menunggu masa, ada kerumitan, ada beratnya, ada tanggungannya dan ada bentuk yang terkurung. Maksudnya dia tak bebas. Ya. Kerana itu digunakan kalimah allai. Jadi ayat ini bukan sahaja kita boleh nilai pada sudut konteks, iaitu konteks ayat zihar, tetapi juga berkenaan dengan konteks ayat ini si ibu yang melahirkan anak. Okey, sebab itu digunakan kalimah allai, wallahu a'lam. Okey, kita teruskan lagi dalam surah At-Talaq. Firman Allah, wallai ya'isna minal mahidh min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur. Allah kata wanita-wanita dalam kalangan kamu yang dah putus asa daripada kedatangan haid. Maksudnya dah tak boleh haid, ya, menopause. In irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur. Jika kamu menaruh syak terhadap tempoh iddah mereka, maka iddahnya ialah 3 bulan. Jadi bila sebut 3 bulan ni, ni adalah fasa iddah. Baik wanita ini kematian suami, tapi ayat ni wanita yang telah diceraikan, ya. Wanita yang telah diceraikan, surah At-Talaq ni, ya. Okay, wanita yang telah diceraikan, jadi 3 bulan. Jadi bila berlaku suasana yang diceraikan, maka penggunaan kalimah di sini adalah allai berbanding allati. Jadi kita nampak, ya, penggunaan allai berbeza dengan penggunaan allati. Okey. Jadi kita teruskan lagi, wanita yang dan begitu juga perempuan yang tidak datang haid, ya. Wallai. Jadi wanita yang diceraikan, Al-Quran menggunakan pakai kalimah allai, merujuk kepada ini adalah satu bentuk yang berat bagi wanita. Okey, selesai berkenaan dengan allati dan allai. Mudah-mudahan tuan-puan pendengar dapat penjelasan berkenaan kenapa Al-Quran membezakan penggunaan allati dan allai dan kenapakah kedua-dua ini digunakan pakai dalam Al-Quran Al-Karim. Kalau saya menulis buku, saya akan seragamkan penulisan saya. Saya akan letakkan allati pada semua tempat supaya orang taklah kata ni saya sekejap orang utara, kemudian orang kata saya ni orang Terengganu, Pantai Timur, kan. Jadi kita tak adalah kecelaruan bangsa ataupun kecelaruan negeri. Tetapi Al-Quran mengguna pakai lafaz-lafaz yang diguna pakai oleh mana-mana kabilah Arab yang dijadikan sebagai hujah bahasa mereka, ya. Jadi antaranya kerana kehalusan bahasa Al-Quran Karim. Okey, kita teruskan lagi. Antara kalimah yang unik dalam Al-Quran Karim adalah kalimah ba sin ta, ya. Ba sin ta. Ia memberi impak kepada bacaan tilawah kita. Dalam bahasa Arab ada 2 kalimah, iaitu basata dan satu lagi saytara. Basata melapangkan, saytara ni menetapkan ataupun menghukum.
Ya. Jadi dalam kalangan Arab ada dalam kalangan mereka yang menebalkan bacaan huruf sin ni. Kerana sin berada di sebelah huruf ta. Ta ni adalah huruf isti'la. Bila ta huruf isti'la, maka sin ini menerima tempias isti'la itu. Lalu ada yang dalam kalangan mereka membaca ba, sa, ta. Kerana sin bertemu dengan huruf isti'la ta, tempias isti'la ta tu terkena pada huruf sin. Maka ada ketikanya orang Arab sendiri mereka baca basata untuk penggunaan harian mereka. Ada juga yang menggunakan saytara dengan saytara. Dan ini adalah kabilah-kabilah dalam bahasa Arab. Kabilah-kabilah yang dijadikan hujah bahasa mereka. Okey, ditulis kalimah ini dalam mushaf Al-Quran Al-Karim. Okey, 4 kalimah dengan huruf sad. Tetapi sebahagian qurra meletakkan dengan huruf sin. Ya. Kemudian sebahagiannya meriwayatkan dengan huruf sad mengikut rasam mushaf. Jadi kita nak ikut mana satu? Nak ikut rasam tulisan ke ataupun kita nak ikut riwayat? Inilah keunikan Al-Quran Al-Karim. Sebab itu, kalau kita dah telusuri satu benda, kita sebut sebagai ijaz al-bayani yang kita bincang ni kan, kemukjizatan bahasa. Kemudian secara tak langsung kita akan terdorong juga untuk bincang pada sudut ijazul rasam, mukjizat rasam, mukjizat ejaan. Kemudian bila berbincang tentang mukjizat rasam, mahu atau tidak mungkin kadang-kadang kita tergelincir kepada perbincangan yang selanjutnya dinamakan sebagai ijaz at-tilawah, mukjizat bacaan Al-Quran. Kenapakah ejaannya dieja dengan huruf sin ataupun dieja dengan huruf sad, tetapi pada sudut periwayatan bacaan kita baca dengan huruf sin. Jadi itu dinamakan dalam perbincangan mukjizat bacaan, disebut sebagai ijaz at-tilawah. Okey, kita teruskan lagi. Okey, jadi ada yang baca dengan huruf sad. Ini saya tolong terjemahkan ya. Ada yang baca dengan huruf sad kerana nak mengikut rasam mushaf dan sesuai dengan lahjah kabilah-kabilah tersebut. Jadi qiraat kita adalah qiraat Hafs an Asim. Hafs an Asim dia ada panduannya yang tersendiri untuk membaca kalimah yang dieja dengan ba sin ta ataupun saytara ni. Ba sa ta ataupun saytara. Macam mana? Okey. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-245 kalimah ya basut. Ejaannya pada rasam dieja dengan ba sa ta. Tapi ada huruf sin di atas. Contoh firman yang lain Allah sebut bastah ayat yang ke-69 surah Al-A'raf. Okey, untuk bastah ba sad ta ta marbutah ada sin kecil di atasnya. Okey, jadi Hafs an Asim membaca dua tempat ini surah Al-Baqarah dan surah Al-A'raf dengan huruf sin sahaja. Jadi kita akan baca ya basut. Kita tak akan baca ya basut. Bukan dengan huruf sad, tapi kita akan baca dengan huruf sin. Walaupun rasam ejaan dieja dengan sad, tapi bacaan untuk Hafs mereka baca dengan sin. Jadi ketika zaman dahulu, zaman yang lama dahulu sebelum ada penulisan seperti sekarang, mereka tak tulis sin kecil di atas ni. Ya. Jadi walaupun nampak tak ada sin yang kecil di atas sad, tetapi tetap juga dibaca dengan huruf sin. Jadi kita baca dengan huruf sin ni bukan kerana tulisan kecil atas ni. Bukan kerana tulisan kecil di atas sad ni. Tetapi memang periwayatannya begitu. Andai kata kalau selepas ini saudara pendengar dapati kalimah yang besut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-245, ada mushaf yang tak letakkan sin begini atasnya, kita tetap juga kena baca dengan huruf sin. Itu riwayat Hafs an Asim. Okey, contoh pada tempat yang lain pula firman Allah Subhanahu wa taala pada kalimah al-musaytirun dalam surah At-Tur. Yang ini dibaca dengan huruf sad.
Dan boleh juga dibaca dengan huruf sin. Yang ini kita boleh baca dua. Sad boleh, sin pun boleh. Tetapi sad ini lebih masyhur berbanding huruf sin. Jadi ini macam kelas tajwid pula. Ini bukan kelas tajwid ya tuan-puan. Tapi ini kita beri penerangan dahulu untuk menunjukkan bahawa pada sudut makna ada impak di sebalik ini. Ada hikmah kenapa pemilihan bentuk yang sebegini ya. Okey, jadi yang ini sad berada di atas, sin berada di bawah. Kenapa sin tak dilukiskan di atas sad? Kerana bacaan yang masyhur untuk ayat ini adalah huruf sad berbanding huruf sin. Tetapi boleh kita nak baca dengan huruf sin. Kita boleh baca dua. Satu al-musaytirun, satu lagi al-musaytirun. Dekat sini kenapa boleh baca al-musaytirun? Kerana sin bertemu dengan huruf ya. Ya adalah huruf yang nipis. Ya. Ta huruf yang tebal tetapi berbaris bawah. Maka ada orang dia merasa senang dengan sin berbanding huruf sad kerana selepas huruf sin ini adalah huruf ya, huruf yang nipis. Ta juga berbaris bawah. Ada orang lebih senang dengan sad kerana ta itu sifatnya tebal, maka sad mereka lebih cenderung baca dengan sad. Walau bagaimanapun kita tak baca mengikut kecenderungan ataupun kebiasaan orang, tetapi kita baca mengikut riwayat. Maka oleh kerana riwayat Hafs an Asim membaca kedua cara, maka kita dibenarkan baca dua cara. Okey, kalau kita teruskan lagi, ada ketikanya musaytir ini tidak ada sebarang huruf padanya. Tak ada sin, tak ada sad. Ya? Kita perhatikan dekat sini. Contohnya dalam surah Al-Ghashiyah ayat yang ke-22. Firman Allah, bimusaytir. Dekat sini, bimusaytir. Jadi dekat sini tak ada pula huruf sin bawah sad. Adakah ini salah satu bentuk ketidakkonsistennya Al-Quran? Bukankah ini salah satu bentuk kecacatan pada Al-Quran? Kerana ada ketikanya diletakkan sin bawah sad, ada ketikanya tak diletakkan sin bawah sad. Jadi kita katakan ia tertakluk kepada ilmu periwayatan bacaan Al-Quran. Ya? Ilmu periwayatan Al-Quran. Maka untuk ayat yang ini, ayat yang ke-22 ini, hanya boleh dibaca dengan huruf sad sahaja. Kita tak boleh baca dengan huruf sin. Kita akan baca bimusaytir. Kita tak boleh baca dengan bimusaytir. Okay, dapat ayat ni ya. Okey, jadi kita dah jelas berkenaan dengan sudut tilawah bacaan. Okey, menurut bahasa bagaimana pula pada perspektif bahasa ya? Okey, contohnya kita perhatikan dalam surah Al-Baqarah. Firman Allah ayat yang ke-247. Qala, Allah berkata, dekat sini Allah berkata, Nabi mereka berkata, innallaha astafahu alaikum. Okey, sesungguhnya Allah melantik Talut ini ke atas kamu. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kemudian Allah tambahkan kepada Talut bastah, kelapangan. Kelapangan pada sudut ilmu dan kelapangan pada sudut jasmani. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Dan Allah kurniakan pemerintahannya kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Jadi ayat ini digunakan dengan huruf sin, bukannya dengan huruf sad. Okey, kita teruskan lagi. Dalam surah Al-A'raf, Allah menyebut, wadhkuru, dan ingatlah, idh ja'alakum khulafa, ketika Allah menjadikan kamu ini sebagai khalifah, min ba'di qaumi Nuh, selepas kaum Nuh, wazadakum fil khalqi bastah. Dan Allah tambahkan pada sudut kejadian kamu ni bastah, kelapangan. Fadhkuru ala Allah, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. Jadi soalan dia, kenapakah dalam surah Al-Baqarah bastah kita baca dengan huruf sin, tetapi dalam surah Al-A'raf kita baca dengan huruf sad? 69 ni kita baca dengan huruf ditulis dengan huruf sad, tapi kita baca dengan huruf sin. Mohon maaf, saya silap ya. Ditulis dengan huruf sad, tapi kita baca dengan huruf sin. Artinya kenapakah pada kedua ayat ni, ayat surah Al-Baqarah dan surah Al-A'raf, kita baca dengan huruf sin? Pada sudut tulisan dia tak sama. Yang di bawah ni tulis huruf sad,
yang satu lagi tu dengan huruf sin. Kenapakah begitu? Okey, jadi antara sebabnya kerana sifat huruf sad itu adalah sifat yang tebal, sifatnya keras, sifatnya lebih kuat berbanding huruf sin. Maka kita perhatikan pada surah Al-A'raf yang Allah sebutkan kelapangan di sini adalah pada sudut bentuk kejadian tubuh, pada sudut al-khalq, pada sudut kejadian. Jadi ini merujuk kepada kekuatan. Tetapi dalam surah Al-Baqarah Allah sebut tentang fil ilmi wal jism, ini adalah pada sudut ilmu dan jasmani, bukan pada sudut penciptaan yang secara menyeluruh, tetapi dekat sini ilmu dan jasmani. Yang bawah ni pada al-khalq, pada penciptaan. Pada penciptaan ni boleh jadi material penciptaan manusia, kemudian komponen-komponen yang ada pada manusia, pada tubuh badan, pada emosi manusia, semua itu ia adalah berbentuk yang kuat, ya. Jadi sebab itulah antara hikmahnya ditulis dengan huruf sad berbanding huruf sin. Walaupun pada bacaan kita baca dengan huruf sin. Okey, ya, dapat ya setakat ni. Itu antara perbincanganlah. Okey. Kemudian antara yang lain yang disebutkan dalam surah Al-A'raf ini adalah berkenaan dengan kaum Ad. Ya. Berkenaan dengan kaum Ad. Maka kaum Ad ni adalah kaum yang sangat kuat, ya. Sepanjang zaman, Irama Dzatil Imad, Allah sebut dalam surah yang lainnya, betapa kaum Ad ini kaum yang kuat. Jadi oleh kerana kaum Ad ni sangat kuat, dia bukan seorang je yang kuat tapi ramai, maka digunakan dengan huruf sad. Berbanding kalau surah Al-Baqarah ini hanya merujuk kepada Talut sahaja. Itu pun Talut dia bukan semata-mata jasmani, tetapi kerana ilmu juga dia ada kekuatan. Kerana pada sudut strateginya pun dia ada kekuatan. Pengurusannya pun dia ada kekuatan. Tetapi kalau dalam surah Al-A'raf merujuk kepada kaum Ad secara umum. Maka kaum Ad ini adalah kaum yang ramai, kumpulan yang ramai berbanding Talut semata-mata seorang. Kemudian kaum Ad ini adalah kaum yang memang terkenal dengan kekuatan yang luar biasa. Maka disebut dengan bastah. Dieja dengan bastah, sad, berbanding huruf sin. Walaupun pada bacaan Hafs an Asim, dia baca dengan huruf sin sahaja. Boleh, ya? Okey, itu pada sudut ejaan. Jadi sebenarnya perbincangan kita ni nak sebut pada sudut ejaan ke pada sudut bahasa? Okey. Kerana perbincangan kita pada bentuk ibdal, ada sebarang bentuk tukar ganti dalam bahasa Arab, baik pada sudut ejaan, baik pada sudut bacaan, baik juga pada sudut bahasa Arab, pada sudut kalimah itu sendiri, maka dibincangkan. Boleh, ya? Jadi al-ibdal tajuknya lebih luas daripada perspektif balaghah semata-mata. Okey. Kita teruskan lagi. Ayat yang ke-245 surah Al-Baqarah. Sebelum cerita Talut tadi, okey, Allah sebut, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Siapakah orangnya yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Nescaya Allah akan melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Wallahu yaqbidu, Allah menyempitkan, wa yabsutu, dan Allah meluaskan. Wa ilaihi turja'un, kepadanya kamu akan dikembalikan. Okey, jadi dalam surah ini ayat yang ke-245, bacaannya juga dibaca dengan huruf sin, walaupun ada ejaan sad di sini, ya. Okey. Tetapi dalam surah Ar-Ra'd, mengapakah tidak dieja dengan huruf sad? Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki, wa yaqdir, dan Allah jugalah yang menetapkannya. Dekat sini diterjemahkan, ia juga yang menyempitkannya. Wa farihu bil hayatid dunya. Bil hayatid dunya. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'.
Sedangkan kehidupan dunia itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah kesenangan yang kecil, tidak kekal berbanding dengan kesenangan hari akhirat. Jadi untuk ayat surah Ar-Ra'd diguna pakai ya bersut dengan huruf sin. Berbanding dalam surah Al-Ankabut, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi. Okey, dalam surah Al-Ankabut digunakan dengan huruf sin, bukannya dengan huruf sad, iaitu Allah melapangkan rezeki. Ayat ini hampir serupalah dengan ayat dalam surah Ar-Ra'd. Kita sebut ayat ini sebagai ayat mutasyabihat. Perbezaannya sedikitlah pada sudut min ibadihi. Dekat atas ni tak ada min ibadihi. Kemudian dekat sini ada lahu, dekat sini tak ada lahu. Dekat sini teruslah innallaha bikulli syai'in alim. Okey. Jadi ini ayat mutasyabihat, tetapi yang menjadi perbincangan kita dekat sini ya bersutu. Kenapa huruf sin? Kenapa dekat sini huruf sin bukannya huruf sad? Contoh dekat surah Al-Isra Allah sebut inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Ayat yang membawa makna yang serupa juga. Ya bersutu. Kemudian dalam surah Ar-Rum awalam yarau annallaha yabsutur rizqa. Tidakkah mereka melihat bahawa Allah melapangkan rezeki? Jadi untuk melapangkan rezeki ni diguna pakai dengan huruf sin bukan dengan huruf sad. Contohnya lagi dalam surah Ar-Rum, Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis sama. Allah jualah yang menghantarkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, fayabsutuhu fis sama. Kemudian Allah melapangkan awan itu di langit. Kaifa yasha, sebagaimana Allah kehendaki. Okey, jadi kenapakah penggunaan dekat sini huruf sin berbanding yang tadi satu ni huruf sad? Antaranya dalam bahasa Arab, dalam balaghah, antaranya kerana tidak ada maf'ulun bih. Tidak ada kata mangsa. Kalau kita tanyakan, Allah yang meluas, Allah yang menyempitkan dan Allah juga yang meluaskan. Soalannya menyempitkan apa? Meluaskan apa? Jadi tidak dinyatakan dalam ayat ni meluaskan apa. Lalu adalah beberapa huraian tafsir. Ada yang mengatakan meluaskan masa, tempoh masa, ajal. Ada yang mengatakan meluaskan rezeki. Kemudian ada yang menguraikan dengan banyak bentuk. Jadi meluaskan dekat sini sengaja tidak dinyatakan kata mangsa. Dalam bahasa Arabnya disebut sebagai maf'ulun bih. Dalam bahasa Melayunya disebut sebagai kata nama objek. Kalau tak silap saya lah. Ya. Okay, kata nama objek. Sengaja tak disebut dekat sini untuk memberi keluasan kepada makna. Jadi Allah meluaskan bukan pada sudut rezeki sahaja, mungkin pada sudut anak-anak, pada sudut emosi, merasa lapang dekat sini ya. Okey, jadi dekat sini Allah ni al-basit. Allah ni maha melapangkan pada segala bentuk. Jadi sengaja tidak dinyatakan kata nama mangsa, maf'ul bih. Okey. Oleh kerana keluasan dekat sini tidak dihadkan, tidak ada limit, tidak ada batasan melapangkan apa, maka ia adalah bentuk lapangan yang lebih luas berbanding pada ayat yang lain Allah sebut Allah lapangkan rezeki. Ini ada batasan rezeki. Surah Al-Ankabut Allah lapangkan rezeki. Rezeki ada maf'ulun bihnya, ada kata objeknya. Kemudian dalam surah Al-Isra ada kata objeknya. Begitu juga dalam surah Ar-Rum ada kata objeknya, kata nama mangsa. Kemudian dalam surah Ar-Rum semua ni ini ada kata nama objek ya, ada kata nama mangsa. Surah Ar-Rum kat mana kata nama mangsa? Dekat sini fayabsutuhu hu. Ada yang menguraikan hu ni berbalik kepada sahaban, berbalik kepada awan. Tapi artinya ada batasan lah, ada batasan. Berbeza dengan surah Al-Baqarah, tidak dinyatakan batasan. Oleh kerana dalam surah Al-Baqarah tu kelapangannya berbentuk yang sangat luas, maka tidak maka pada sudut ejaan dieja dengan huruf sad. Walaupun dalam riwayat Hafs an Asim membaca kedua-duanya dengan huruf sin, tetapi kita tak boleh menafikan ada qiraat lain yang membaca huruf sad pada surah Al-Baqarah, dalam surah Ar-Rum dan dalam surah yang lain dia baca dengan huruf sin.
Jadi dia ada impak bukan sahaja pada sudut ejaan, bahkan pada sudut bacaan pun ada qiraat lain yang terkesan dengan ejaan yang sebegini. Jelas ya? Okey. Berat ke tuan-puan? Saya rasa yang ni ringan sikit kan berbanding perbincangan kita yang lepas-lepas kan. Okey, kita teruskan lagi. Kalau tuan-puan rasa ada soalan ataupun ada lontaran, silakan. Saya teruskan dengan kalimah selanjutnya ya. Kalimah selanjutnya adalah kalimah itiyan dan utuwa. Kalimah itiya dan utuwa. Dalam surah Maryam, Allah sebut, summa, kemudian, lananzi'anna min kulli syi'ah. Kami akan cabut daripada setiap kumpulan syiah. Dekat sini bukan syiah yang kita maksudkan pada zaman kita hari ni ya. Syiah dekat sini maksudnya golongan. Jadi kita ni pun syiah pada sudut bahasa. Ya, kita ni golongan pada sudut bahasa. Okey, pada sudut istilah yang sekarang, waliyadzubillah, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang mengikut jejak langkah para nabi dan sahabat dan tabi'in ya, mudah-mudahan. Okey, jadi syiah pada sudut bahasa maksudnya golongan. Okey, ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Siapakah dalam kalangan mereka yang derhaka, itiyan, yang derhaka al-Rahman, terhadap Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Jadi soalan dia, kenapakah bila derhaka pada Ar-Rahman digunakan dengan itiyah? Berbanding satu lagi dalam surah Al-Furqan, Allah menyatakan, wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana. Dan orang-orang yang tidak hendak bertemu dengan kita ni berkata, laula unzila alaina al-malaikah. Kenapa tidak diturunkan kepada kami malaikat? Au nara rabbana, ataupun kami lihat Tuhan kami. Kan kita lihat Tuhan kita. Laqad istakbaru fi anfusihim. Mereka sombong kepada diri mereka. Wa atau, mereka melampaui batas, utuwan kabira, dengan degil-degilnya ataupun dengan cara yang sebesar-besarnya ya, dengan derhaka yang besar. Jadi kita macam mana kita nak terjemahkan itiyah dengan utuwah? Secara bahasa Arab, itiyah dan utuwah datang daripada kalimah yang sama, iaitu kalimah ata ya'tu. Ya, ata ya'tu. Ain okey, cuma kenapakah bila digunakan dalam bentuk begini ya, dalam bentuk masdar digunakan itiyah, satu lagi bentuknya utuwa. Ini berkaitan dengan ilmu yang kita namakan sebagai linguistik ya, ilmu al-lisaniyat. Setengahnya menamakan ilmu al-alsun, ilmu lidah. Jadi untuk ilmu lidah, antaranya ilmu tajwid lah. Ilmu tajwid juga termasuk dalam ilmu lidah. Okey. Untuk dalam ilmu lidah, huruf waw ini adalah sifatnya lebih berat berbanding huruf ya. Kerana kita terpaksa memuncungkan bibir untuk menyebut huruf waw. Ya, berbanding huruf ya tanpa memuncungkan bibir, tanpa ada pergerakan bibir, kita dah mampu untuk keluarkan huruf ya. Okey, jadi itu pada sudut linguistik, pada sudut al-sun ya, lisaniyatnya, iaitu lidah lebih payah untuk menyebut huruf waw berbanding huruf ya, ataupun huruf waw adalah huruf yang lebih berat berbanding huruf ya. Artinya ia telah memberi isyarat bahawa pemilihan utuwa berbanding itiyah dalam surah Al-Furqan menunjukkan kederhakaan ataupun kesombongan, kedegilan yang ada dalam surah Al-Furqan ini adalah lebih besar berbanding kedegilan yang ada dalam surah Maryam. Maka digunakan utuwa. Buktinya kat mana? Buktinya dekat sini.
Allah kata mereka ni mereka tak mengharapkan untuk bertemu dengan Allah. Artinya mereka tak mengharapkan mati. Yang kedua, mereka mempersoalkan kalaulah diturunkan kepada kita malaikat, dan perhatikan di sini digunakan kalimah al-malaikah bukannya al-malak. Mereka minta diturunkan malaikat tu ramai, bukan seorang. Ya? Kemudian mereka minta lagi supaya mereka boleh tengok Tuhan. Jadi ini menunjukkan sifat melampaui batas yang dahsyat pada mereka, sifat yang lebih dahsyat, lebih keras. Ya? Kemudian laqad istakbaru fi anfusihim, mereka sombong pada diri mereka, wa atau mereka melampaui batas, tidak dinyatakan melampaui batas kepada siapa. Jadi kata nama objek tidak dinyatakan dekat sini, ataupun kata mangsanya tidak disebut. Utuwan kabira, dalam disebut atau, kemudian utuwan, sedahsyat-dahsyatnya. Utuwan digandingkan dengan kabira, menunjukkan ini kedegilan ataupun sifat melampaui batas yang besar. Berbanding yang atas ini, tidak dinyatakan mereka ini mereka yang minta diturunkan malaikat ke, ataupun mereka yang minta untuk melihat Tuhan ke, ataupun mereka yang tidak mengharapkan kematian. Ya, cuma Allah sebut ayyuhum asyaddu 'ala rahman. Intinya dekat sini Allah boleh tahu, Allah Maha mengetahui siapakah dalam kalangan mereka lebih dahsyat kesombongan kepada Ar-Rahman. Di sini dinyatakan, kita sebut kalau dengan bahasa mudah dalam bahasa Arabnya maf'ulun bih lah. Walaupun ada ala dekat sini, secara nahu kita tak akan kata ni maf'ulun bih. Tetapi dalam bahasa Arab, secara makna, ilmu makna, memang Ar-Rahman ni adalah maf'ulun bih. Itu secara makna. Ya? Jadi, tuan-puan, selepas ini kalau kita teliti pada sudut balaghah, dia ada sedikit perbezaan dengan berbanding ilmu nahu. Secara ilmu nahu, Ar-Rahman bukannya maf'ulun bih. Bukannya kita katakan derhaka kepada Tuhan, ke atas Tuhan. Jadi kita sebut majrur lah ya. Okay. Cuma kalau untuk untuk yang ini, secara makna dia maf'ulun bih. Artinya mereka derhaka kepada Ar-Rahman. Bila disebut derhaka kepada Rahman, satu lagi derhaka secara umum. Agaknya mana lebih berat? Sebelah. Ya betul. Sebelah kanan utuan ada utu. Dekat sini atau. Kalimah atau yang bawah ni, dia ada kalimah utuan. Jadi dekat sini menunjukkan satu bentuk taukid. Benda yang dahsyat. Benda yang betul-betul bentuk penegasan. Ya. Jadi kita sebutkan beberapa bentuk ya. Dekat sini yang pertama, okey. Derhaka pada surah Maryam tak dinyatakan derhaka kepada Ar-Rahman, Tuhan Ar-Rahman. Satu lagi dalam surah Al-Furqan tak dinyatakan derhaka kepada siapa. Agak-agak saudara pendengar mana lagi dahsyat? Tak dinyatakan derhaka pada siapa ke, ataupun dinyatakan derhaka pada siapa? Dalam ilmu balaghah, untuk sifat negatif, bila tidak dinyatakan maf'ulun bih, maksudnya derhaka pada siapa, menunjukkan itu bentuknya umum. Boleh jadi derhaka kepada Tuhan, boleh jadi derhaka kepada manusia. Berbanding dalam surah Maryam, barangkali dengan manusia mereka tidak ada masalah. Tetapi mereka ada masalah dengan Ar-Rahman. Mereka derhaka dengan Ar-Rahman. Ini nampak ya? Menunjukkan bila tidak dihadkan, dibataskan derhaka pada siapa. Jadi kalimah yang berbentuk mutlak itu sifatnya lebih kuat berbanding kalimah yang disebut sebagai ada batasan, ada muqayyadnya. Ada batasannya ya. Jadi derhaka pada Tuhan dengan derhaka pada manusia dan Tuhan. Derhaka kepada manusia dan Tuhan itu lebih berat berbanding derhaka dengan Tuhan sahaja. Sedangkan Allah ini maha sifatnya Ar-Rahman dan sifat Al-Ghafur, boleh memaafkan dan maha memaafkan. Jadi kalau manusia derhaka pada Tuhan, mereka minta ampun, Allah boleh ampunkan. Tetapi sekiranya mereka derhaka kepada manusia untuk mereka mendapatkan keampunan oleh manusia, itu bukanlah perkara yang mudah. Tetapi kalaupun ia adalah perkara yang mudah, kita kata dekat sini yang tidak dinyatakan maf'ulun bih itu lebih berat daripada yang dinyatakan maf'ulun bih. Okey. Kemudian di sini ada sifatnya yang Allah nyatakan,
Yang pada bawah ni sifat mereka tak mahu mati, tak minta diturunkan malaikat, minta untuk melihat Tuhan. Jadi dekat sini sifat mereka lebih dahsyat, lebih keras daripada yang atas, ya, daripada surah Maryam. Kemudian di sini adanya pengulangan kalimah yang Dr. Khatijah masukkan tadi. Selepas atau ni ada utuan ni Ustaz. Ini menunjukkan penegasan yang lebih dahsyat, iaitu kedegilan mereka lebih kuat daripada yang atas ni. Yang ketiga, ia bukan sahaja pengulangan atau utuan, bahkan dikepilkan sifat utuan itu dengan kabira, kederhakaan yang besar. Jadi ayat surah Al-Furqan adalah merujuk kepada kedegilan ataupun kederhakaan yang sifatnya lebih keras berbanding dalam surah Maryam. Oleh kerana sifatnya lebih keras berbanding dalam surah Maryam, digunakan huruf waw merujuk kepada berat berbanding huruf ya. Jelas ya? Okey, alhamdulillah. Secara saraf, mereka akan katakan ini memang kedua-duanya diguna pakai dalam penggunaan masdar untuk kalimah ata. Okey, iklan untuk saudara pendengar. Sumbangan ikhlas untuk kelangsungan kelas-kelas anjuran Akademi Tadabbur Malaysia boleh disalurkan di akaun Bank Islam 121130072690 atas nama Akademi Tadabbur Malaysia, ya. Jadi kalau ada orang lain menggunakan DP Akademi Tadabbur Malaysia dan meminta sumbangan, saudara boleh perhatikan bank itu adakah tertulis atas nama Akademi Tadabbur Malaysia, supaya kita tidak maksudnya kita dielakkanlah daripada kegiatan skamer, ya. InsyaAllah. Okey, kita teruskan lagi. Alhamdulillah. Jadi untuk perbincangan tentang ibdal selesai pada petang ini. Tuan-puan ada soalan, ada tambahan ataupun ada luahan berkenaan dengan tajuk yang kita bincangkan pada petang ini? Okey, kalau tidak ada saya teruskan, ya. Okey, perbincangan selanjutnya dalam buku Balaghatul Kalimah adalah perbincangan tentang fa'ala dan af'ala. Jadi fa'ala dan af'ala sebelum kita bincangkan pada perspektif buku ini, kita boleh sebutkan dalam perbincangan saraf, iaitu perubahan kalimah, memang ada perbincangan tentang fa'ala dan af'ala. Artinya perbincangan bentuk fa'ala dan af'ala ni adalah perbincangan yang dah klasik, ya, yang dah lama. Cuma barangkali ada bentuk yang baru kita boleh capai pada petang ini, ya. Jadi mudah-mudahan. Okey, jadi bentuk yang barunya, kita tengok dulu, kita bincang dahulu menurut perspektif klasik. Kemudian nanti kita akan bincangkan bagaimanakah Al-Quran membezakan penggunaan fa'ala dan af'ala. Yang ini saya petik daripada, saya rasa daripada Matan Al-Bina. Ya, Matan Al-Bina. Saya rasalah. Saya tak ingat, ya. Ini slide ini yang saya buat ni lama sangat dah. Saya rasa daripada Matan Al-Bina. Okey, andai kata dalam Matan Al-Bina saudara pendengar tak jumpa, barangkali ini adalah pada Syadzal Arfi. Buku Syadzal Arfi. Dua ni adalah buku saraf. Tapi hati saya kuat mengatakan ini adalah daripada Matan Al-Bina. Yang ini barulah Syadzal Arfi. Saya rasalah, ya. Okey, tapi tak apa. Maksudnya saya rujuk pada dua buku ni untuk saraf secara asas. Maksudnya secara permukaan perbincangan saraf, dua buku ni, ya. Secara lanjutan, mungkin tuan-puan boleh teruskanlah pengajian tentang saraf ni. Okey. Okey. Untuk af'ala dan fa'ala, ada perbezaan penggunaan af'ala dan fa'ala. Af'ala ni, kalau dalam bahasa Arab ni kita sebut imbuhan me, kemudian kita letak perbuatan kan. Jadi inilah imbuhan me, kan. Kalau duduk, jalasa. Ya, kalau kita gunakan jalasa, maksudnya mendudukkan. Kalau kita guna ajlasa, mendudukkan juga. Saya tulis, ya. Daripada jalasa. Okey, andai kata kita buat jalasa, atas lam ni ada tasdid.
Jadi artinya mendudukkan. Sama juga dengan jalasa tadi, kalau tambah hamzah kat depan, kemudian jim kita baris matikan ia. Jadi ajalasa, ini juga maksudnya mendudukkan. Jadi dalam bahasa Melayu, bila kita terjemahkan jalasa dan ajalasa, dia membawa terjemahan yang sama, iaitu mendudukkan. Cuma dalam bahasa Arab, dia ada perbezaan yang sedikit antara jalasa dan ajalasa, walaupun kedua-duanya bawa maksudnya mendudukkan. Okey, kita teruskan ya. Okey, jadi kita nak perhatikan dalam bahasa Arab apa beza ajlasa dan jalasa. Maka kita perlu rujuk dahulu pada perbincangan saraf, dan buku ini adalah perbincangan ini adalah perbincangan yang klasik dahulu. Lama dah dibincangkan. Cuma sekarang ini kita nak terapkan perbincangan ini dalam penggunaan Al-Quran, dan ada atau tidak penggunaan Al-Quran membawa maksud yang lagi unik berbanding pada sudut perbincangan saraf yang klasik. Boleh ya? Jadi perbincangan dalam penggunaan Al-Quran dibawa keunikannya yang lebih mahal, lebih unik berbanding penggunaan perbincangan dalam saraf yang klasik. Sebab itu kita bincangkanlah. Okey. Al-babul awal dalam mata minat ni sebut bab yang pertama untuk fi'il yang ada tambahan. Fi'il mazid dia sebut nama dia al-fi'lul mazid, iaitu fi'il yang ada tambahan huruf. Tambahan huruf ni maksud apa? Okey, maksudnya asalnya kalimahnya fa'ala sahaja. Buat. Tetapi ada tambahan huruf mazid. Mazidnya pada satu huruf, af'ala. Ada hamzah kat depan. Jadi ini al-fi'lu al-mazid dalam bahasa Arab. Okey, dalam bahasa Arabnya af'ala yuf'ilu if'alan. Membuatkan, membuatkan, membuatkan. Sama je. Cuma bezanya, ini fi'il madhi, yang ini fi'il mudhari', yang ini adalah masdar. Okey, antara yang kita boleh ikut pattern ini adalah akrama, yukrimu, ikraman. Memuliakan, memuliakan, memuliakan. Bezanya, fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar. Jadi kalau dalam bahasa Arab, mulia karuma. Ya, mulia karuma. Senang saja nak buat jadi memuliakan. Tambah saja hamzah kat depan dan huruf yang kedua sukun, huruf yang ketiga baris atas. Akrama, memuliakan. Jadi ini adalah fi'il yang datang daripada bentuk pattern ini. Af'ala yuf'ilu if'alan. Okey, tanda dia macam mana? Ayyakuna madhihi ala arba'ati ahruf. Fi'il madhi dia ada 4 huruf. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 huruf. Okey, dengan ada tambahan biziyadatil hamzah, dengan ada tambahan huruf hamzah fi awwalihi, pada permulaan kalimah. Mana tambahan hamzah? Ini pada tambahan hamzah. Jadi itu juga kelebihan ulama-ulama yang klasik, ulama-ulama terdahulu. Mereka boleh bincangkan perkara yang sepatutnya kita kena pakai peta minda, tapi mereka boleh tulis dalam bentuk, mereka boleh syarahkan, huraikan dalam bentuk statement sahaja, dalam bentuk perenggan. Tapi ini dah macam peta minda dah bagi kita ya. Okey, wa bina'uhu, binaannya, strukturnya ini adalah untuk apa? Untuk ta'diyah. Jadi ini kata kuncinya. Ta'diyah. Jadi penggunaan af'ala ni selalunya diguna pakai untuk ta'diyah. Ta'diyah ni maksud apa ta'diyah tuan-puan? Ta'diyah ni adalah kita melangkaui perbuatan itu kepada orang lain. Contohnya duduk tadi, jalasa. Kalau saya duduklah kan. Saya yang menerima perbuatan itu. Tapi bila ta'diyah, saya melangkaukan perbuatan duduk ni kepada orang lain. Artinya saya menudukkan orang lain. Contohnya kalau tadi kalimah akrama, kalau sebut mulia, saya mulia. Tapi saya boleh langkaukan
kalimah mulia ini kepada orang lain, iaitu saya memuliakan orang lain. Jadi itu penggunaan maksudnya ta'diyah. Jadi lepas ni tuan-puan boleh pegang term ini, mustalah ni yang disebut sebagai ta'diyah. Jadi itu antara elemen utama untuk af'ala. Ya. Okey. Ghaliban, selalunya ta'diyah. Wa qad yakunu laziman. Boleh jadi keadaan tertentu dia laziman, dia bukan ta'diyah. Lazim ni maksudnya dia tak kena pada orang lain, kena pada saya. Contoh macam tadilah kalau sebut mulia. Mulia tu kena pada saya, tak kena pada orang lain. Itu lazim. Jadi lawan lazim adalah ta'diyah. Ta'diyah ni dia kena pada orang lain. Okey, misalul muta'addi. Muta'addi dengan ta'diyah. Ini benda yang sama ya. Muta'addi ni lawan kepada lazim ya. Contoh fi'il yang muta'addi, kata kerja yang melangkaukan kepada benda yang lain, muta'addi. Contohnya akrama Zaidun Amran. Zaid memuliakan Amru. Jadi Zaid memuliakan Amru, digunakan kalimah akrama. Jadi ini adalah contoh muta'addi, melangkaukan kata kerja kepada orang lain. Okey, contoh yang kedua adalah lazim, fi'il lazim. Maksudnya dia tak kena pada orang lain, kena pada diri dia sendiri. Contohnya kalimah asbaha, berpagi-pagian. Lelaki itu telah berpagi-pagian, maksudnya telah melalui waktu pagi. Ya. Jadi dekat sini digunakan asbaha. Jadi kalimah berbentuk af'ala boleh jadi bentuknya untuk muta'addi. Untuk muta'addi boleh jadi untuk lazim. Tak kena pada orang lain. Jadi boleh guna pada dua bentuk ni. Sama ada kena pada orang lain ataupun tak kena pada orang lain, kena pada kita diri sendiri. Itu maksud penggunaan kalimah af'ala yuf'ilu if'alan. Okey, setakat ni tuan-puan, macam mana tuan-puan boleh teruskan lagi ke? Okey. Andai kata insya-Allah ya. Okey, andai kata kalau perbincangan ni berat, maksudnya kelemahan itu pada saya seorang ya, bukan pada Akademi Tadabbur. Tuan-puan teruskan lagi dengan kelas Akademi Tadabbur yang lain. Andai kata kalau perbincangan saya ni berat, sebab cara saya ni memang saya suka cuba sampaikan benda yang baru. Kita nak cuba biasakan supaya yang asalnya kita ingat berat, kalau kita biasakan dengan yang berat ni, insya-Allah lama kelamaan dia akan jadi ringan mudah-mudahan. Okey, bentuk yang kedua diguna pakai kalimah fa'ala. Sama maksudnya membuatkan, ya. Yufa'ilu taf'ilan. Okey, antara bentuk yang datang, dia sama juga dekat sini. Ini adalah fi'il yang kita sebut fi'il mazid. Al-fi'lu al-mazid. Fi'il yang ada tambahan. Al-fi'lu al-mazid. Mazid ni maksudnya yang ada tambahan. Tambahannya kat mana? Asalnya fa'ala. Kemudian kita tambah dengan huruf ain. Fa'ala. Ada double ain. Satu ain sukun, yang kedua ain hidup, yang ketiga dalam baris atas lah. Fa'ala. Kemudian barulah ditasydidkan. Okey. Jadi daripada fa'ala, jadi fa'ala, jadi fa'ala. Inilah hasil akhirnya. Jadi dia ada equation dia ya. Bahasa Arab pun ada equation dia. Ada persamaan dia. Okey. Contohnya farraha. Kalau sebut fariha, gembira. Saya gembira. Tetapi bila saya tambah ra tu, saya doublekan ra. Jadi farraha. Menggembirakan. Al-Idu farrahani. Raya telah membuatkan saya gembira. Ya. Al-Idu yufarrihuni. Raya menyebabkan saya rasa gembira sekarang ni, ya. Jadi farraha, menggembirakan. Itu dalam bahasa Melayu. Apa beza kalau dalam bahasa Arab kan? Kalau kita gunakan satu lagi afraha, kita boleh guna afraha, menggembirakan, satu lagi farraha, menggembirakan.
Apa beza yang atas dengan yang bawah? Sedangkan yang atas ni kita boleh kiaskan ya, boleh je nak guna afraha kalau kita kiaskanlah. Ya. Tetapi kenapa untuk seketikanya bahasa Arab pakai kalimah farraha bukannya afraha. Okey, wa alamatuhu, tanda dia adalah ayyakuna madhihi, fa'il madhinya ada 4 huruf ala arba'ati ahruf. Okey, bi ziyadati harfin wahid, dengan ada penambahan satu huruf bainal fa wal ain, antara huruf fa dan huruf ain. Jadi dengan ada penambahan huruf antara huruf fa dan huruf ain. Min jinsi aini fi'lihi, daripada jenis ain fi'il dia. Ain fi'il ni tadi yang saya sebutkan. Okey, antara fa, kemudian huruf ain, kemudian huruf lam kan. Okey, antara huruf fa dia ada jenis ain. Dia ada tambahan huruf ain lagi. Yang tadi kita sebut fa'ala tadi lah. Ya. Okey. Jadi bezanya yang atas, walaupun kedua-dua ini bawa maksud ta'diyah, maksudnya melangkaukan fa'il kata kerja itu pada orang lain. Tapi bezanya yang atas ni dia tidak ada taksir, yang bawah ni dia ada taksir. Taksir. Jadi ni kata terma baru kita ya pada hari ni. Terma baru kita adanya ta'diyah, iaitu melangkaukan perbuatan pada orang lain. Adanya lazim, tidak melangkaukan pada orang lain, kena pada diri sendiri. Yang ketiga adanya taksir. Taksir ni maksudnya cermat ataupun berkali-kali. Taksir, banyak kali. Sebab itu tuan-puan, kalau kalimah alimah sebagai contoh. Kalimah alimah. Alimah ni maksudnya tahu. Alimah ni kalau kita tanya ni ta'diyah ke lazim? Tahu. Tahu ni lazim. Ya? Tahu ni adalah lazim. Kita boleh buat dalam bentuk ta'diyah untuk menyebabkan orang lain tahu. Kita langkaukan kata kerja tahu ni kepada orang lain. Kalimahnya adalah a'lama. A'lama. Jadi dalam bahasa Arab, a'lama ni buat maksudnya memberitahu. Okey, ada satu lagi, kita boleh langkaukan perbuatan tahu ni kepada orang lain, tapi dengan cara berkerap, dengan cara berkala. At-taksir mungkin kita boleh kata berkala, ataupun maksudnya bukan sekali lah, berkali-kali. Jadi kalimahnya kita guna allama. Allama. Jauh anak panahnya ni. Artinya, menyebabkan orang lain tahu, tapi cara kita buat tu adalah berkali-kali. Jadi dalam bahasa Arab, allama ni kita terjemahkan mengajar. Sebab kita nak suruh orang tu betul-betul tahu, tapi dia bukan tahu sekali tahu je. Tapi berkali-kali tahu. Jadi mengajar dia ada prosedur dia, dia ada teknik dia, dia ada kaedah dia, dan dia perlukan kekerapan. Ya? Sebab itu digunakan allama berbanding a'lama. Kalau a'lama dalam bahasa Arab artinya memberitahu, allama artinya mengajar. Kita nampak ya? Jadi macam mana timbulnya kalimah dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita belajar saraf nanti, tuan-puan boleh tahulah macam mana boleh datang kalimah ni. Sama macam akrama ni kan, memuliakan. Jadi dalam Al-Quran membezakan penggunaan akrama. Satu lagi karrama. Karrama bawa maksud taksir. Kalau akrama, dia tidak ada taksir. Kedua-dua ni bawa maksud memuliakan. Tapi kenapa Al-Quran membezakan penggunaan ini? Ada sebab lah. Ya? Nanti kita akan masuk pada tajuknya nanti. Pada contohnya. Jadi pada contoh nanti kita akan jumpalah. Ada ketika Al-Quran menggunakan akrama, ada ketikanya digunakan karrama. Okey, saya teruskan lagi. Wa huwa qad yakunu fil fi'li. Boleh jadi taksir ini dia berlaku pada fi'il, pada perbuatan tu. Contohnya tawafa Zaidun al-Ka'bah. Zaid tawaf Kaabah. Jadi boleh berlaku pada fi'il, perbuatan tawaf ni. Jadi Zaid tawaf berkali-kali mengelilingi Kaabah. Tawaf ni maksudnya mengelilingi ya. Zaid mengelilingi Kaabah berkali-kali. Boleh jadi waqad yakunu fil fa'ili.
Boleh jadi taksir ini berlaku pada fa'il, pelaku. Maksudnya, contohnya kita katakan mawwatal ibilu. Unta itu mati. Apa maksud mati apa maksud unta itu mati dengan maksud taksir ni? Maksudnya unta tu payahnya lah nak matinya. Lama sikit dia ambil masa untuk mati. Maksudnya matinya tu berkali-kali. Maksudnya kalau sekejap dia lama nak boleh mati. Maksudnya nazak dia tu ambil masa. Itu mawwatal ibilu. Jadi yang kita maksudkan taksir ini dia bukannya pada perbuatan mawata tapi pada ibil itu, pada unta tu. Waqad yakunu fil maf'ul. Boleh jadi taksir itu berlaku pada maf'ul, objek. Contohnya ghallaqa Zaidun al-abwab. Zaid menutup pintu. Okey, jadi dekat sini kita boleh terjemahkan, boleh taksir itu berlaku pada ghallaqa, perbuatan menutup. Macam mana kalau taksir itu berlaku pada perbuatan menutup? Maksudnya Zaid dia tutup pintu berkali-kali. Boleh jadi taksir itu berlaku pada pintu. Maksudnya disebabkan pintu itu beratnya ataupun payah nak tutup, jadi memerlukan usaha yang lebih. Ya, jadi akhirnya pintu itu ditutup, berjaya ditutup. Jadi taksir itu berlaku pada al-abwab, pintu. Dan pintu dekat sini kita perhatikan digunakan al-abwab, banyak pintu. Ya, jadi Zaid menutup pintu-pintu, banyaknya pintu. Jadi taksir ini boleh jadi berlaku pada fa'il, boleh jadi berlaku pada Zaid, pada fa'il, boleh jadi berlaku pada maf'ul. Itu dalam bahasa Arab. Ya. Okey, jadi kita dah dapatlah perbincangan paling ringkas pun, paling ringan pun, maksudnya paling mudah pun kita boleh simpulkan adalah antara perbezaan yang jelas antara fa'ala dan af'ala adalah fa'ala dia ada bentuk taksir, dia ada bentuk cermat, dia ada bentuk berperingkat-peringkat, dia ada bentuk berkali-kali, dia ada bentuk perlukan usaha yang lebih. Itu taksir. Berbanding af'ala, dia hanya sekadar kita bermudah-mudahan pun perbuatan itu boleh dilaksanakan. Jadi ada bezalah jalasa dengan ajlasa. Ajlasa mendudukkan, mungkin tolak sekali dah terduduk. Satu lagi jalasa, buat tolak macam-macam pun payah je nak duduk, tapi akhirnya dia boleh duduk. Itu jalasa. Boleh ya? Sama dengan aghlaqa, menutup. Mungkin sekali tutup dah berjaya tutup. Itu aghlaqa. Tapi kalau memerlukan usaha yang macam-macam, dah guna tangan tak boleh, pakai pula benda lain. Pakai pula alat yang lain, kan? Panggil tukang pula, kan? Baru boleh tutup. Itu ghallaqa. Ya, nampak ya? Jadi itu penggunaan Al-Quran Karim. Jadi akrama dengan karama nanti bila sampai contohnya kita akan bincangkan. Dia masuk dalam tajuk ni lah nanti insya-Allah ya. Jadi sebab itu kenapa bila memuliakan anak yatim Allah menggunakan kalimah akrama. Kenapa kamu tak muliakan anak yatim? Allah sebut kalla balla tukrimuna al-yatim. Tetapi bila Allah muliakan anak Adam, Allah gunakan karrama. Jadi ada bezalah kenapa penggunaan karrama dan akrama. Ini teaser ya untuk karrama dan akrama. Jadi nak tahu perbincangannya minggu depan, teruskan setia bersama kami insya-Allah. Okey, itu pada perbincangan matan al-bina. Kalau kita teruskan lagi dengan perbincangan yang lebih lanjutan daripada matan al-bina. Ini perbincangan yang lebih berat daripada tadi. Jadi tuan-puan agaknya rasanya bersedia tak nak dengar untuk perbincangan lanjutan daripada matan bina ni. Kalau rasa perlukan masa, saya rasa mungkin kita boleh sambung perbincangan pada minggu hadapan lah. Ya? Lanjutan daripada matan al-bina, iaitu Syazal Arfi. Buku saraf juga. Cuma perbincangan ni panjang sedikit daripada yang disebutkan dalam matan al-bina. Kemudian lepas habis yang ni barulah kita masuk dalam buku ni. Apakah contoh yang dikemukakan. Jadi boleh ke tuan-puan kalau saya rasa kita sambung pada minggu hadapan lah untuk apa yang dibentangkan dalam Syadal Al-Arfi ya. Syadal Al-Arfi, buku saraf juga. Ya. Okey. Surah Al-Baqarah ayat 31 dengan surah Al-Baqarah ayat yang ke-33. Okey, kita perhatikan ya. Okey, terima kasih doktor ya.
Kita sama-sama perhatikan. Doktor tanya. Okey, ayat yang ke-31. Contohnya kalimah allama. Ni contoh fa'ala ni lah. Kemudian ayat yang ke-33, a'lamu dan a'lamu. Ini tak sama ya, doktor ya. Ini perkataan dia, kita perhatikan. Kalau kita nak katakan dia adalah contoh kepada af'ala, dia tak termasuk dalam contoh af'ala. Sebab af'ala lam kena baris atas. Ini mim baris depan. Mim baris depan. Dia sepatutnya kalau kita nak samakan dengan yang tadi, dia kena jadi a'lama, mim baris atas. Dengan sama wa a'lama mim baris atas. Jadi ini bila mim baris depan ni, ini adalah fa'il mudhari'. Yang atas ni, allama ni adalah fa'il madhi. A'lamu ni adalah fa'il mudhari'. Jadi dia tak masuk dalam perbincangan ni. Cuma allama ni masuk. Allama ni masuk lah. Yang ini tak masuk ya doktor. A'lamu tak masuk, a'lamu ni tak masuk. Yang maksudnya allama sahaja. Jadi kenapa digunakan? Allah ajarkan Nabi Adam al-asma, digunakan allama, menunjukkan Nabi Adam taklah terus tahu, bukan sekali tahu, sekali bagi tahu terus tahu. Sebab itu ada yang menguraikan, menterjemahkan ini macam maksudnya allamahul bayan, dia ajarkan Nabi Adam bertutur. Ya? Ada uraian menyebutkan begitu. Tetapi ada yang mengkritik jugalah, kata dekat sini bukannya Allah mengajarkan Nabi Adam bertutur, tapi memang mengajarkan Nabi Adam tahu nama-nama ni supaya Nabi Adam ni diberi persediaan untuk menguruskan alam. Ya? Tetapi kita sebutkan alam, dia melalui satu proses yang bukannya satu kali, tapi proses yang berulang kali. Itu majlis ta'lim oleh Nabi Adam AS. Ya? Okey. Wallahu a'lam. Saya rasa jelas insya-Allah, mudah-mudahan. Kalau tidak jelas, tuan-puan boleh tuliskan dalam soalan, ataupun tuan-puan boleh tanya, ataupun boleh tuliskan dalam ruangan komen. Nanti kalau ada jumpa soalan, saya akan bincangkan pada minggu hadapan. Wallahu ta'ala a'lam. Saya rasa saya boleh berhenti kat sini ya tuan-puan ya. Jadi perbincangan daripada buku Syadzal Arfi, saya akan bincang pada minggu hadapan. Itu lanjutan daripada yang tadi, Matan Al-Bina. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.